Nama saya Wan Muhammad Ashraf Zudi bin Wan Atman Said. Nombor matrik saya 222326. Saya berasal daripada Kejuruteraan Biosistem dan Pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aziman bin Muhammad Salihuddin, bernombor matrik 222438. Saya berasal daripada Departmen Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ifan Najmi bin Anwar. Nombor matrik saya 223004 dan saya mengambil kos Kejuruteraan Biosistem dan Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Harry bin Zahak, bernombor matrik 223789 dan saya mengambil kos Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Muaz bin Mazuki. Nombor matrik saya 224027. Saya mengambil kursus Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Azizan. Nombor matrik saya ialah 224347. Saya mengambil kos Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan tentang fahaman rasionalisme oleh Francis Bacon. Jadi sebelum kita pergi kepada fahaman rasionalisme oleh Francis Bacon, saya akan menerangkan dulu apakah itu rasionalisme. Jadi rasionalisme ini muncul pada abad ke-17 dan 18. Dari segi istilah, rasionalisme adalah aliran yang berpegang kepada prinsip bahawa akal harus diberi peranan utama dalam penjelasan kerana ia adalah sumber utama pengetahuan yang mendahului pengamatan indrawi. Sebuah aliran falsafah yang menyatakan kebenaran perlu ditentukan melalui pembuktian logikal dan analisis berdasarkan rasio, dan bukannya dengan analisis melalui iman ataupun ajaran agama. Assalamualaikum and hi, nama saya Ryan. Okey, seterusnya kita akan menerangkan tentang penerangan tentang pengenalan diri Francis Bacon. Let's go. Francis Bacon ialah seorang filsuf, negarawan, ilmuwan, juri, pemidato dan juga penulis dari England. Beliau merupakan warga negara England dan lahir pada 22 Januari 1561 di Strand, London, England, dan beliau telah meninggal dunia pada 9 April 1626 pada usia 65 tahun, iaitu di Highgate, Middlesex, England. Beliau berkhidmat sebagai peguam negara dan Tuan Chancellor England. Selain itu, beliau masih begitu berpengaruh meskipun selepas kematiannya, terutama sebagai pendukung falsafah dan pengamal kaedah saintifik sewaktu revolusi ilmu pengetahuan. Selain itu, Francis Bacon juga telah digelar sebagai bapa empirisisme. Hal ini kerana karya-karyanya yang menghujahkan tentang kemungkinan saintifik pengetahuan berdasarkan pemikiran induktif semata-mata dan pemerhatian teliti terhadap kejadian alam. Terima kasih. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang pemikiran yang dibawa Francis Bacon. Salah satu pemikiran yang dibawa ialah pemikiran abstrak. Bagi Bacon, pemikiran Plato dan Aristotle difokuskan dengan cara yang salah, sehingga pada awalnya ia menjadi lawan jenis pemikiran ini. Untuk Bacon, kedua-dua sains dan semua ungkapan artistik harus tersedia untuk manusia dan bertanggungjawab terhadap hal ini. Salah satu perkara penting dalam pemikirannya adalah bahawa dia memberikan kepentingan khusus untuk menganalisis dan menemui apa yang meningkatkan kualiti hidup orang, yang fungsinya nyata dilihat dalam hasil yang diperoleh orang yang sama. Seterusnya, pemikiran lain yang dibawa oleh Francis Bacon ialah sains dan agama. Bacon percaya bahawa pengetahuan ilmu yang sedikit mungkin mempunyai pengaruh negatif terhadap kepercayaan agama orang yang membawa mereka untuk mempertimbangkan kewujudan Tuhan. Walau bagaimanapun, Bacon juga menyatakan bahawa sebaliknya, apabila terdapat pengetahuan mendalam dan luas tentang sains dan implikasinya, ia menyebabkan manusia kembali percaya kepada Tuhan. Salah satu aspek yang Bacon jelas membuktikan adalah penghinaannya terhadap perbincangan berasaskan teologi, kerana dia menganggap bahawa ia mencetuskan banyak konflik dan bahawa mereka tidak menguntungkan dalam menghasilkan konteks sosial yang aman.
Okey, sekarang kita beralih kepada bahagian rumusan untuk perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama sekali ialah rasionalisme. Rasionalisme ini bertindak sebagai lawan kepada fahaman empirisisme dan contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logik dan matematik. Selain daripada itu, rasionalisme ini juga mempunyai kemiripan dengan fahaman falsafah yang lain iaitu humanisme dan juga etisme. Disebabkan oleh fahaman rasionalisme ialah fahaman yang tidak berpegang kepada ilmu seperti keagamaan ataupun disebutkan sebagai tahyul. Dan lagi satu, perkaitan antara tokoh iaitu Francis Bacon ialah dia merupakan seorang yang banyak membuat fahaman ilmiah. Filsafat ilmiahnya sangat optimis dan berpengaruh. Selain daripada itu, Bacon juga disebut sebagai bapa kepada empirisme iaitu fahaman yang dekat-dekat ataupun hampir sama dengan fahaman yang kita belajar sekarang iaitu fahaman falsafah daripada segi rasionalisme. Sekian, terima kasih.